Wanita hari ini. Bersemangat dan kekal bertenaga, itu yang kami doakan buat anda semua penonton Wanita Hari Ini Extra siaran 29 Mei 2021. Pastinya ramai dalam kalangan anda sedang menikmati hujung minggu keseorangan ataupun bersama keluarga. Namun kita doakan yang baik-baik sahaja kepada anda. Pastinya di WHI pada hari ini kami akan sentiasa memberikan anda inspirasi dan juga info-info terkini. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dan juga rakan saya Fatin Hamimah Yusof di dalam talian. Hello Fatin, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum Hawa dan juga penonton WHI Extra hari ini. Apa khabar semuanya? Dan harapnya hari ini hari Sabtu Hawa, WHI Extra pastinya kita akan bagi yang extra-extra. Jadi kita harapkan juga penonton dekat rumah terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Banyak sebenarnya perkongsian dan inspirasi nak kita kongsikan dengan mereka Hawa. Dan kalau boleh Hawa, kita nak sentuh sedikitlah berkenaan dengan isu semalam yang mana perkabaran baru yang dikeluarkan mengenai total lockdown. Kalau boleh kita kongsikan sedikit, yang mana Perdana Menteri kita telah mengumumkan total lockdown keseluruhannya, penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi bermula 1 Jun 2021 hingga 14 Jun 2021. Saya rasa, saya kira ini adalah satu orang kata dream come true bagi setengah daripada masyarakat kita yang menunggu-nunggu total lockdown ini, dan kita jangan juga lupa kepada mereka yang mungkin akan terkesan disebabkan total lockdown ini. Sama-sama kita bantu antara satu sama lain. Ya, pastinya. Kalau sebelum ni Kak Fatin, kalau saya lihat di laman Twitter, ramai yang meminta ataupun menggesa kerajaan untuk melakukan total lockdown ini. Dan harapnya kita semua rakyat Malaysia menggunakan masa ini dengan sebaiknya untuk patuh kepada SOP, dan sama-sama kita harapkan supaya selepas 2 minggu, selepas 14 Jun nanti, dapatlah kita lihat perubahan yang ketara terhadap kes baru positif COVID-19. Harapnya penurunan yang banyak, insya-Allah. Dan selain daripada itu, ingin juga kami kongsikan kepada anda, total lockdown ini pastinya berdasarkan kes harian yang semakin meninggi. Kalau hari semalam dapat kita lihat 8,290 kes baru positif COVID-19. Ini adalah angka harian tertinggi dengan jumlah kes kematian sebanyak 61. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan COVID-19. Oleh itu, sebab itulah Fatin, sering kali setiap hari di WHI kita ingatkan kepada semua penonton kita untuk patuh kepada SOP, untuk rasa bertanggungjawab jika merupakan kontak rapat, terus pergi untuk membuat swab test supaya kita tidak menyebarkan virus COVID-19 ini kepada yang lain. Oleh itu, kepada anda yang mahu tahu tentang info-info terkini mengenai COVID-19, anda boleh ke laman web ataupun laman Twitter KKM Malaysia, ataupun mengenai SOP, anda boleh terus ke laman web Majlis Keselamatan Negara MKN. Betul Hawa. Kalau kita berdepan dengan total lockdown ni, diharapkan semua untuk tidaklah panik buying, nak beli segala-galanya dalam masa yang orang kata terdesak. Kita sama-sama untuk kekal tenang di rumah. Bukan tak boleh beli barang, boleh beli barang. Tapi walau apapun total lockdown dilakukan, semuanya terletak di diri kita sendiri sebenarnya. Disiplin pada diri kita, diri masing-masing. Walaupun kita kata angka itu semakin meningkat dan sebagainya, sebenarnya diri kita sendiri yang memainkan peranan untuk terus menjaga SOP. Jangan suka-suka nak keluar tanpa sebab ataupun nak pegang sana sini ke. Itu semua akan memberi kemudaratan kepada kita dan juga orang di sekeliling kita. So harus diingat perkara itu. Okey Hawa, itu berkenaan dengan COVID-19 kita tinggalkan dahulu, dan hari ini kita nak bersama dengan penonton WHI Extra. Kita nak kongsikan sesuatu yang sangat menarik saya kira. Tapi sebelum tu kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan antara bingkisan TikTok yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini. Jom kita saksikan. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, there's a new chapter.
arkadaşlar. Yoğun istek üzerine yapılış videosu atacağım demiştim. 2 tane takta her tarafı eşit kesilecek. Aynı yöne dönmesi için. Rüzgar otomatik zaten otomatikman kendisi vuruyor. 2-3 tane kanadına sadece bu şekilde teli top edip bağlasanız. Wah, kreatif betul tu ya Fatin. Sebenarnya TikTok itu tadi antara pembukaan ataupun teaser lah apa topik kita pada hari ini. Pastinya perkongsian kita pada hari ini menarik untuk anda untuk meluaskan kreativiti anda. Tapi sebelum itu ada sesuatu ingin kami kongsikan kepada anda. Pastinya dalam tempoh PKP ini ramai yang rasa tertekan kan. Tetapi TV3 ada satu program khas untuk menghiburkan anda. Nantikan rancangan terbaru Sumbang Suara mulai 30 Mei ini Ahad 10.30 malam. Ahad esok ya. Apa itu Sumbang Suara? Rancangan yang mengetengahkan penyanyi bersuara sumbang yang pastinya akan menghiburkan anda seisi keluarga. Dihoskan oleh Eli Mazlin dan pengkritik tetap Dato' Awi dan Hazama. Nak tahu lebih, pastikan anda menonton esok 10.30 malam hanya di TV3. Wah, menarik tu. Saya pun tak sabar nak tengok esok malam. Hawa, dia bukan sumbang, dia confident lebih. Dia punya tagline dia. Okey, penonton Malaysia Extra macam yang kami janjikan sebentar tadi, kita akan kongsikan satu topik iaitu adakah mengenai juga dengan TikTok tadi. Kalau saya tengok rata-rata dah pun mula ada pokok, ada sebenarnya benda-benda yang ada kat rumah ni boleh kita lakukan menjadi satu bentuk craft untuk kita simpan. Dan craft barangan terpakai kami bawakan untuk topik WHR Extra hari ini. Banyak sebenarnya banyak sebenarnya kita boleh lakukan dengan barangan terbuang ini. Jangan dibuang. Kita ada saluran yang boleh kita lakukan menjadikan satu craft itu, Hawa. Kalau Hawa sendiri ada tak pengalaman pernah melakukan daripada barang terbuang ni? Surat khabar lah biasanya. Kalau dulu suka tengok rancangan art ataupun craft kan, selalunya belon dengan surat khabar adalah cuba-cuba buat menjadinya kadang-kala saja. Pastinya sekarang juga kan Fatin, ibu bapa tak boleh nak bawa anak-anak keluar untuk berjalan-jalan kan. Tapi pastinya perkongsian kita pada hari ini akan memberi idea kepada ibu bapa apa aktiviti yang boleh lakukan bersama anak-anak di rumah. Dan sekiranya kalau anda ada pengalaman juga mengenai craft yang dihasilkan daripada barangan terbuang, tak kisahlah daripada seluar ke baju anda tak nak jadikan beg ke ataupun surat khabar macam Hawa kongsikan tadi, terus hantarkan kepada kami. Kami pun nak tahu juga apa antara hasil-hasil craft yang dihasilkan oleh anda sendiri di rumah di WHI Extra, di Facebook kami dan juga Instagram kami. Jangan-jangan di sana insyaAllah kita akan panjangkan dan juga kita lihat dan bawakan kepada guest kita nanti. Ya, tetamu-tetamu kita akan kongsikan kreativiti mereka selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Wanita hari ini. Menghasilkan kraft tangan berasaskan barangan terpakai bukanlah perkara baharu di negara ini. Kreativiti kitar semula ini dapat memperlihatkan idea kreatif penggunaan barangan terpakai yang digunakan semula menjadi satu barangan lain yang berbeza dari segi rupa dan fungsinya. Terdapat pelbagai barangan yang boleh digunakan semula sebagai hasil kraft tangan. Antaranya seperti tayar lama yang boleh dijadikan sebagai hiasan di halaman, botol plastik sebagai pasu, tin kosong sebagai bekas serbaguna, bekas telur yang boleh digubah menjadi bunga, kain perca sebagai cadar atau sarung bantal dan banyak lagi. Tahukah anda mengitar semula barangan ini dapat mengurangkan jumlah sampah yang dibuang setiap hari sekaligus mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar.
Selain itu, ianya juga dapat membantu menjimatkan kos selain boleh memupuk daya kreativiti dan mempamerkan bakat dalam seni kraft. Justru bahan buangan atau terpakai bukan sahaja mampu menjadi hiasan rumah yang unik, tetapi sekiranya dimanfaatkan dengan sebaiknya, aktiviti ini boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sama ada secara sampingan maupun sepenuh masa bagi mereka yang berkemahiran dan mempunyai minat dalam menghasilkan barangan kraft ini. Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Ain, berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kraft barangan terpakai. Fatin, sebenarnya kan macam-macam barangan dekat rumah tu kita boleh buat macam-macam kraft sebenarnya kan, tanpa perlu buang dan juga membazir. Seperti contoh bekas telur tadi tu, saya nampak dia buat kraft tu. Boleh jugalah saya ajar anak saya lepas ni kalau dia dalam kebosanan kan. Dan Hawa, itulah sebenarnya kita nak kongsikan dengan penonton WH Extra berkenaan dengan kraft tangan terbuang. Kita nak kenalkanlah kita punya tetamu dalam talian yang telah pun bersedia, iaitu Puan Asfarina Samion, pemilik Akademi Jahitan Teknologi Asfarina, atau lebih kita mesra dipanggil Cikgu Rina, dah pun bersedia. Apa khabar Cikgu Rina? Hai Cikgu Rina. Baik, terima kasih Puan Hawa dan juga Puan yang ada dan wanita hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, kalau kita tengok banyak sebenarnya yang dikongsikan tadi berkenaan dengan kraft tangan yang boleh kita lakukan sendiri. Tapi macam Cikgu Rina ni, kalau kita tengok dekat belakang tu, dia dah tunjuk dah kain yang dihasilkan, kain orang katakan perca ke macam mana yang dihasilkan menjadi satu selimut. Betul. Untuk wanita hari ini, saya bawakan t-shirt terpakai. Kalau tengok pun ada dekat YouTube. Ni t-shirt terpakai saya sebenarnya. Saya potong sebab dia dah koyak kan. So saya jahitkan jadi blanket. So blanket yang kecil ni ialah kita letak kucing lah sebenarnya, apa-apa saja. Dan kita cantum. Ada step dia. Saya tunjukkanlah untuk menjahit blanket daripada t-shirt terpakai. Sangat mudah. Mudah. Tapi kalau saya nak tahu, maksudnya kalau kita ada sebarang baju-baju yang terpakai dah tak muat ke apa, kita jangan buang, kita simpan. Jangan buang. Sebab kalau jual balik ni, blanket ni, kalau saiz besar, kalau saya buat daripada jeans terpakai, dia bernilai dalam 150 ke 180 ringgit. T-shirt ni pun bernilai dalam harga RM35 ke RM50. Kalau kita tengok dekat kaca TV ni, kita dah boleh teruskan dengan demonya. Silakan Cikgu Rina boleh kongsikan langkah-langkah dia. Mula-mula apa yang kita kena buat? Okey, mula-mula saya ambil t-shirt yang dah terpakai tu, saya potong menjadi kepingan-kepingan kecil. Okey, lepas tu saya depends lah nak saiz apa. So saya yang ini saya ambil dalam 20 inci kali 25 inci. Saya buat kecil je saiz, tapi anda boleh buat sebesar mana sekalipun. Mungkin queen size ataupun king size boleh buat. Dan dapat potong potongan yang kecil-kecil, saya potong 10 inci kali 10 inci. Kita sambung kepada dua bahagian dulu. Sebelum jadi besar, jangan sambung semua jadi besar. Kita sambung dua bahagian dulu. Maknanya dua piece, habiskan semua piece yang ada. Daripada dua kepingan itu barulah dua kita kepingan tu baru kita sambungkan. So nampak tak corak ni? Ni corak pada baju, ada burung helang dan juga ada harimau kan. So saya potong je secara random. Potong bahagian lengan dulu ya. Ya. Kalau kita tengok kat TV ni, bahagian lengan yang perlu dipotong dulu Cikgu. Bahagian lengan tu saya buang. Bahu tu saya belahkan. Sisi badan pun saya buang. Saya belahkan dia, sisi badan tu. Okey, Cikgu Rina, kalau kita tahu kan dalam PKP ni bukan semua orang mahir dalam menjahit dan sebagainya, tapi disebabkan banyak masa terluang ni, bila tengok pula ada demo yang macam rasa senang ni boleh buat ni. Tapi macam mana kita nak mulakan? Kalau kita nak menjahit tu, apa kita kena sembat dulu ke, ataupun kita boleh cara yang mudah lah untuk mereka yang cara baru? mudah dia kita pinkan saja, tapi kena faham menggunakan mesin jahit portable lah. Mesin jahit portable ni selamat dan mudah, walaupun yang berumur daripada 13-14 tahun mereka boleh guna. Yelah, kita pun saya ada juga pelajar remaja. Pelajar remaja yang boleh menjahit. Kita yang mengaku remaja pun boleh Fatin. Boleh. Okey, saya daripada orang kata kain-kain, jenis material kain juga main peranan kan. Kadang-kadang selimut kita perlukan kain yang sejuk. Kita tak boleh main ambil je kain-kain mana kan. Mungkin ada tips dari kalau saya cadangkan sama ada tuala yang dah terpakai tu, kan dah basuh bersih-bersih apa semua, dan you boleh potong, you boleh jadikan juga blanket.
blanket ataupun untuk kalau kita nak tengok TV bentangkan blanket macam tu kan, boleh lah. Selimut pun sedap juga sebab dia comfort kan. Dan tapi yang penting kita kena taruh fiber. Kalau tengok pada video saya, ni saya ajar tension untuk jahit zigzag. Kita cuma jahit zigzag saja. Baik. Cikgu, tadi saya ada tengok dekat nampak video. zigzag. Kalau kain jersey tu digunakan di bahagian belakang selimut. Kenapa tu ya? Kenapa kain jersey? Ini kain jersey untuk bahagian belakang sebab dia tak meresap air dan tak meresap peluh lah. So maknanya kalau kita letak dekat lantai yang bahagian atas ni untuk resapan peluh, untuk rasa selesa, comfort. So yang belakang ni kita nak letak dekat lantai, dekat kapet, dia lebih grip lah. Okey, selalunya maksudnya kalau kain tu perlu main peranan juga dalam pemilihan. Selain daripada ini, kalau kita nak jadikan selimut, apa lagi kain-kain terbuang kita boleh hasilkan apa, Cikgu Rina? Banyak. Macam kain cotton ni, t-shirt skirt saya yang terpakai, skirt kanak-kanak boleh. Tapi belakang dia kita guna sama ada kain kaliko, ni kain kaliko. Kita panggil kain belacu lah. Kain belacu saya tahu. Tadi tu nama tahu kan? Okey. Okey, kain belacu. Lepas tu ataupun kain jersey lah tadi saya cakap. Jadi dia lagi stretchable, sedap dia pakai. Cikgu Jadi Rina? belakang dia nampak cantik lah belakang dia. Ni quilting daripada belakang. Baik. Okey, Hawa. Cikgu Rina, bila cikgu Ya. mula ada minat dalam bidang nak jahit selimut ni, cikgu? Sebab saya mula menjahit daripada tahun 2007, akademi kita 2007 hingga sekarang. Sebab dulu saya kerja bank, berhenti dan menjahit dan terus pandang ke hadapan menjahit. Memang bidang saya ialah jahitan pakaian, couture. Tapi untuk jana pendapatan, kira pocket money sambilan, kita boleh buat benda-benda kecil macam ni. Jadi sustainability dan pula COVID, kita memang buat alteration dan juga recycle punya items. Okey. Tapi kalau apa yang dikongsikan Cikgu Rina tadi, Hawa, bekerja dari sektor kewangan, lepas tu berhenti sepenuh masa menjahit. Mungkin Cikgu Rina boleh kongsikan sedikit pada penonton WHI Extra hari ini, macam mana kita nak mulakan benda yang bukan kita minat tapi kita boleh menjana pendapatan. Betul. Sebab saya pun tak minat juga menjahit pada awalnya. Tapi sebab dah duduk rumah tak ada buat apa, bayangkan 20 tahun dulu, jadinya kita jangan pandang yang lepas-lepas. Kita fikir kita nak ada pocket money walaupun nak beli sebatang lipstick lah macam tu. Jadi masa dulu memanglah jadinya betul itu dia. Jadi disebabkan itu kita buat dan buat tanpa henti sampai hari ni. Jadi bila kita buat dan buat, dia punya minat tu akan bercambah lah. Macam pokok, hari-hari kita simbah kan dia segar lah. Jadi jahitan pun macam tu, skill pun macam tu. Dan skill ni jangan pelbagai. Okay, kalau tengok gambar ni kita taruh fiber dalam dia. So jadi jahitan ni skill apa-apa saja anda jangan ubah-ubah. Maksudnya hari ni nak buat kuih, besok nak buat makeup, lepas tu nak buat jahit. Jadi dia punya kepakaran tu tak ada di tangan. Paling jadi kalau kena saya fokus, pegang kan, jahitan, cikgu? saya pegang habis. Betul. Apa-apa yang kita nak buat pun kena ada fokusnya, barulah kita senang nak fokus. berkembang. Cikgu, pastinya ramai dalam kalangan penonton WHI kan ada banyak baju dekat rumah tu tapi tak pakai-pakai sebab dah besar lah, dah kecil lah. Sila hubungi saya. Boleh tak? Boleh ke kalau hantar dekat cikgu tolong jahitkan? Boleh, tak ada masalah. Sebab bila anda bagi kepada saya pun ada ramai anak murid, saya ada ramai pekerja-pekerja suri rumah B40 yang menjahit di rumah. Yang mana kita dah latih dan mereka yang buat benda ni. Jadi kita bagi kepada mereka, saya memang master cutter, saya dah potong, saya akan serahkan kepada pelajar saya lah untuk menjahit. Okey. Itu Hawa, itu kita bercakap mengenai selimut patchwork ni yang mungkin rata-rata daripada kita ada tapi mungkin ada setengah membeli. Ini kita tunjukkan cara jangan beli lagi dah. Menghasilkan. Mahal kalau beli. Dan seterusnya Cikgu Rina, kita ada satu lagi nak kongsikan dengan penonton kan. Kita nak orang kata craft tangan daripada barang terbuang ni tapi kita nak jadikan dia apron. Kongsikan. Kalau tadi kita dah belajar buat selimut kan cikgu, apron macam mana pula cara nak buatnya? Sebab tahun 2020 kemarin kan kita dah tak boleh raya dekat rumah. Jadi saya tengok baju memang banyak. So kita duduk dekat dapur je kan, masak pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi dah rasa macam frust. I ambil baju kurung lama tu. So kita jadikan apron lah, jangan marah kan. So saya sebab ada banyak baju kurung cotton macam ni kan, baju kurung cotton ni tapi yang itu lagi cantik lah sebab ada manik kan. So saya memang macam sedih juga tapi dah siap cantik lah sebab ni memang yang prototype yang original daripada saya. So kita potong senang je sebab kita dah kain berdiri sekejap ya. Sebab ini kan
baju kurung kan. So saya kata dah kita tak boleh pakai baju, dah tak boleh nak berjalan, duduk dekat dapur je. So saya potong bahagian depan ni, saya jadikan skirt. Kalau tengok video tu ada, saya jadikan skirt. Lepas tu taruh tali dekat bahu ni, gantung, dah jadi dah. Senang, simple. Tapi kalau kita cikgu tengok nak baju kurung ni mesti paling sesuai sebab saiz dia yang labuh dari bahu ke pinggang. Macam saiz apron lah ya cikgu. So jadi kalau kita keluar pun, yelah, tak tahulah, mungkin ada tamu daripada kalangan keluarga kita sendiri kan. So pakai apron baju kurung tu, orang tengok memanglah kelakar lah, tapi cantik lah sebenarnya sebab dia kita tak payah nak buka lagi, dah jadi 2 in 1. Ya, itu idea baru saya kira tu. Tapi idea baru. dalam Betul. menjahit ini cabaran yang paling kata susah adalah memotong kain kan cikgu. Betul. Mungkin boleh kongsikan antara tips-tips mudahkan penonton hari ini. Okey, kalau masa macam kata baru belajar menjahit, kita mulakan benda-benda craft ataupun benda-benda yang mudah macam ni. Macam jahit selimut, macam jahit mudah-mudah, pencil case. Jadi kita punya minat tu takkan tenggelam. Kalau jahit baju, pasang zip je dah susah, nak pasang pinggang dah susah, nak buat lubang leher dah susah. Daripada situ je kita punya semangat lama-lama dah give up. Jadi mulakan menjahit, kalau tak minat pun Puan Hawa dan puan sekalian yang ada, nak mula yang mudah. Jadi lama-lama bila tengok cantik dah siap kan, memang kita nak buat yang next dan yang next. Macam tu. Kita belajar asasnya dulu kan cikgu. Ni cantiknya. baju kurung. Cantiknya. Memang tak nampak langsung asal dia baju kurung. Itu boleh jadikan poket tu, leher tu. Leher tu saya kekalkan sebab dia manik. Label baju saya. So kita boleh taruh poket lah dekat kiri kanan baju tu. Macam tu bentuk dia. Seronok pula saya tengok. Dengar cikgu cerita macam senang je nak jahit ni. Tapi apa cabaran-cabaran dia sebenarnya nak jahit apron, nak jahit selimut ni? Pada saya tak ada cabaran. Kalau you ada minat, kan, minat nak buat sesuatu benda. Apatah lagi sekarang ni masa COVID. So bila kita sekurang-kurangnya contoh, kita kena timbulkan minat tu daripada sikit dulu. Jadi kita buat satu. Mungkin jiran sebelah nak beli, mungkin di kalangan adik-beradik kita nak beli. Jadinya cabaran dia, kita cambahkan minat yang ada dan kita cuba menjual. Sekarang ni platform jahit dah banyak dah. IG, TikTok, Reels dah macam-macam. Dulu 20 tahun dulu saya tak ada benda tu semua. Betul. Gigih nak masarkan. Jadi kan bila you buat cantik-cantik macam ni kan, you iklankan, orang akan order. Kan, jadinya cabaran dia, kita bukan nak bersaing dengan siapa-siapa. Yang penting you buat untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Betul. Saya setuju kan? Sebab rata-rata daripada kita perlukan handmade tu. Kita suka kita nak beli benda-benda yang orang kata rare lah kan. Lagi eksklusif. Kalau di luar negara, benda-benda macam ni yang terpakai, jeans, t-shirt, mereka memang hargai dan ada value. Jadi puan yang ada dekat TV3 boleh hantar t-shirt yang tak terpakai. Jadinya itu ialah eksklusif anda punya. Cikgu alang-alang tu boleh kemas-kemas lah. Alang-alang tu nak tanya kat cikgu, kalau kain denim kan, macam kain seluar jeans tu, kita sesuai nak buat apa ya? Apa yang sesuai kita nak buat itu kain kita boleh denim? buat bag. Saya ada t-shirt jeans yang terpakai. Ini jaket lama jaket lama yang dah tak pakai. Kita potong, kita jadikan bag. Tapi kita cuma ada satu je lah, maksudnya bila kita keluarkan dan orang nak beli, kita cuma ada satu je. Macam contoh bag tu berharga, student saya buat, saya dah ajar dia buat, kita bagilah bahan. So tak sampai berapa ringgit je orang dah terus nak beli dah, RM280. Macam tu je. Daripada barangan terbuang yang awak nak buang tadi tu, dapat duit. Ini bag makeup, cerut bag makeup tu pun boleh buat. Banyak benda boleh buat. Getah rambut. Ini saya rasa tengah in sekarang ni kan. Rata-rata semua daripada barang kain yang suka kan. Baiklah, Cikgu Rina, kalau penonton-penonton WHI nak tahu bagaimana cara-cara untuk berjahit ataupun untuk membuat tempahan, apa laman media sosial ataupun nombor telefon yang boleh mereka hubungi? Okey, terima kasih banyak-banyak. Bolehlah hubungi saya di IG, TikTok, Reels, FB page dan FB personal saya, Asfarina Official. Okey, semuanya nama yang sama ya, Asfarina Official. Ya, sama. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rina. Terima kasih puan-puan, jangan lupa banyak saya belajar kan Fatin? nombor ada. Baik, insyaAllah. Hantar t-shirt yang terpakai atau jeans. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih Cikgu Rina, jaga diri. Terima kasih Puan, terima kasih. Okey, Hawa. Ya. Dalam banyak-banyak tu Hawa dah berkenan yang mana? Yang selimut ataupun yang apa? Satu lagi apron. April lah, banyak baju kurung kat rumah tak pakai-pakai lagi tu. Baiklah, selepas Okey. ini Kak Fatin, kita ada lagi perkongsian nak dibawakan kepada penonton WHI. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan bingkisan ini mengenai hidroponik. Jom kita saksikan. Silakan. Wake up, listen up, smell the coffee. It's yourself holding on you. Go down, I say, do what you want. Let go of it like you. Ooh, 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 you're so weak, you can let go. Follow me, ooh, 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 ooh. You will never know unless you come with me. Follow me, ooh, 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 ooh. Why does it have to be so hard? And I know you know what make you mine. And I know that you see everything is alright. Don't you mind? Why are you making it so hard? Itu antara cara lain untuk bercucuk tanam kan Fatin, boleh menggunakan botol plastik. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang cara-cara untuk menjahit selimut, cara-cara untuk menggunakan baju kurung untuk buat apron, belajar hidroponik pun sudah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda craft-craft yang boleh kita buat melalui plastik. Fatin, kalau dekat rumah tu kan plastik-plastik yang biasa kita gunakan untuk buang sampah. Tetapi ada kalanya plastik tu terkoyak lah, bocor lah, tak boleh lah nak guna untuk buang sampah. Lalu kita buang plastik tu. Sebenarnya macam-macam yang boleh dibuat rupanya menggunakan plastik ni, Fatin. Betul Hawa. Kita mungkin kreativiti tu belum sampai lagi, tapi apa yang saya sempat melihat dalam Instagram tetamu kita selepas ini, cantik sebenarnya hasil daripada plastik yang kita boleh hasilkan macam-macam craft. Kalau kita tak payah buang masa lagi lah, kita terus kenalkan tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian, Puan Azizah Muni, nak kongsikan berkenaan dengan craft tangan daripada plastik dan juga banting. Assalamualaikum Puan Azizah. Tapi kan Fatin, sebelum tu kalau kita lihat selepas ini Puan akan kongsikan bersama kita, tapi yang menariknya mengenai plastik sampah Fatin, warnanya ada pelbagai kan, hijau, kuning, merah. Tetapi bila dah gabungkan menjadi craft tu cantik rupanya. Saya tengok dekat laman web kan, ada yang buat plastik. Dari plastik banyak-banyak itu, mereka gabungkan macam mana, saya belum tengok lagi cara-caranya. Boleh dijadikan beg untuk bawa ke pasar. Makanya kalau mereka yang lebih berjimat cermat, kan bolehlah guna barang-barangan yang terpakai itu untuk dibawa keluar. Tak perlulah nak beli lagi beg plastik di luar. Kadang-kadang sekarang bila kita nak ke pusat beli belah, perlu keluarkan 20 sen untuk setiap beg plastik, kan Fatin? Betul. Ini salah satu inisiatif yang boleh kita hasilkan. Bukan plastik sampah je, sebenarnya macam-macam material yang kita boleh hasilkan sebenarnya daripada untuk menghasilkan beg yang pelbagai saiz, daripada segi plastik ke ataupun beg-beg yang kita tak mahu, ataupun macam tadi t-shirt pun boleh juga menghasilkan beg. Sebenarnya inilah yang nak kongsikan kreativiti daripada barangan terbuang. Hawa, kalau barang-barang yang macam orang kata craft tangan tu, Hawa suka atau tak? Saya suka sebenarnya. Saya sangatlah meminati craft Fatin. Terutamanya batik. Saya pernah menemubual seorang wanita yang cukup kreatif. Beliau menggunakan kain-kain yang terpakai, antaranya baju batik, baju kurung dan sebagainya, dan menghasilkan beg tangan yang cukup eksklusif. Tambah-tambah pula kalau diletakkan dengan manik-manik, maka beg-beg tangan itu bolehlah dibawa ke mana-mana, dan sebenarnya itu baju-baju yang telah pun kita pakai. Kepada anda semua penonton WHI, pastinya anda ada kreativiti sendiri. Anda boleh kongsikan juga di laman Facebook kami WHI TV3. Mungkin suatu hari nanti kita akan kongsikan kepada penonton-penonton yang lain. Sebenarnya barang-barang dekat rumah ni pelbagai kan. Selain daripada surat khabar, baju-baju, kasut-kasut pun sebenarnya boleh diolah kembali menjadi lebih cantik. Kasut-kasut sekolah anak-anak kan yang dah habis sekolah pun, kasut-kasut putih, kalau
dilihat perkongsian WHI tempoh hari, ada yang cukup kreatif mengecat semula kasut kanvas mereka dan nampak lebih cantik. Baiklah, tadi pastinya penonton WHI pun tak sabar nak saksikan perkongsian daripada tetamu kita yang seterusnya ini, Puan Azizah Muni, yang akan kongsikan kraft menggunakan plastik ataupun banting. Hello, Assalamualaikum Puan Azizah. Waalaikumsalam Puan. Saya Aizah Muni daripada Kuala Lumpur. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Puan Azizah, kabarnya sedang di rumah anak. Ya. Banyak sebenarnya yang telah dihasilkan Puan Azizah. Mungkin boleh kongsikanlah, Puan Azizah dah siap-siap bawa ke semua material-material tu? Sebenarnya saya ni hobi mengisi masa lapang sebenarnya. Memang saya suka dengan craft tangan ni. Ni bahan-bahan terbuang lah ni. Macam plastik beras, Milo, Nescafe, makanan kucing. Tentu. Maksudnya setiap kali membeli plastik beras tu semua Puan Azizah simpan? Ada juga daripada kawan-kawan. Yang kawan yang token nasi lemak tu supply dengan saya. Bagusnya. Hobi tu Puan, hobi tu dah mula dari bila Puan? Saya rasa dalam 4-5 tahun. Sebab apa, saya dapat ilmu ni daripada kakak saya lah. Kakak saya yang umur 70 lebih tu dia minat craft tangan. Jadi saya belajar dengan kakak saya. Dan ni plastik beras. Okey, ini plastik beras. Okey, apa yang boleh kita buat dengan plastik beras ni Puan? Macam-macam. Yang ini ukuran dia 6 inci kali 1,5 inci. Okey. Yang ni kita nak buat bag je? Ya Puan, kita nak buat beg. Macam-macam dah kita boleh buat. Kita boleh buat beg, kita boleh buat pasu. Okey. Tapi saya tak sabar sebenarnya tengok Puan Azizah untuk tunjukkan demo dekat kita. Sebab kita nampak dah plastik beras kat situ, beg dah dihasilkan. Macam mana agaknya demo dia? Jom kita start. Okey, saya start demo ya. So kita cantum-cantumkan saja. Lipatan tu bagaimana Puan Azizah? Lipatan tu 1,5 inci, kita bagi 3. Kita adalah ukuran dia dalam 2 suku. Lepas tu kita stapler. Kita kena buat banyak-banyak lah. Bila kita buat banyak tu baru kita boleh cantum. Sekarang jadi macam ni lah. Okey. Selalunya untuk satu beg tu berapa lama untuk Puan Azizah siapkan? Satu beg tu dalam 2 hari lah. Itu depend pada masa lah. Saya kata ni mengisi masa lapang lah kan. Betul. Sambil-sambil kita tengok TV tu kan. Sambil tengok TV. Tu betul-betul. Saya kalau sambil tengok TV tu memang tangan saya berjalan lah tu. Multitasking. Puan, selain daripada plastik beras ni, apa antara bahan-bahan lain yang kita perlukan nak buat bag ni? Kalau kita tengok Puan pun tengah berlipat lagi tu. Okey, kita gunakan plastik lah, tak kisahlah plastik beras ke kan. Plastik, lepas tu kita guna ruler, stapler, pen, lepas tu dia ada ukuran dia. Ukuran dia. Macam plastik Lutsina yang dekat beg tu, itu material apa tu Puan Azizah? Yang ini saya beli cover dia. Yang ini yang design yang terbaru lah. Cantik. Kebetulan saya jalan-jalan dekat Times Square tu, saya terpandang, dia kata ni bagus juga ni, dia kata. Nak bagi nampak lagi cantik lah ya Puan. Jadi nampak mahal lah. Nampak mahal. Puan ada buat jual ke craft-craft yang Puan dah buat ni? Ya betul. Asalnya saya ni sebagai hobi. Lepas tu bila saya buat, saya pakai. Kawan-kawan saya kata, cantik lah Kak, jual lah. So saya jual. Kak ajar lah, saya mengajar. Jadi sekarang saya menjual dan mengajar. Okey, Puan Azizah, sekiranya lah macam saya cakap, Puan Azizah, saya nak beg bersaiz sekian-sekian. Saya bolehlah minta dan Puan Azizah hasilkan? InsyaAllah. Tapi saya suka jual yang benda yang ada. Yang dah siap. Macam tu senang. Okey. Kalau beg yang sebelah Puan Azizah, yang Puan Azizah pegang tadi tu, kalau jual biasanya harga dalam lingkungan berapa? Ya. Yang ni boleh 780 lah macam ni. Sebab luar dia mahal sikit lah yang ni. Yelah, kita macam mak-mak kita kan Hawa suka letak beg telekung, beg barang-barang. Ya. Yang ni cover tisu lah. Cover tisu. Okey. Selain dari itu, apa lagi yang boleh dihasilkan selain pada beg? Kita boleh daripada bahan-bahan terpakai ni Puan Azizah?
Saya buat pasu lah, buat pasu bunga, buat bakul-bakul, boleh lah. Okey. Macam-macam boleh buat. Adakah teknik dia yang kita nak buat teknik lipatan ni macam kita nak menghasilkan bakul daripada mengkuang tu? Macam anyaman kan? Anyaman tu. Oh, yang itu apa lain? Yang itu dia menganyam lain pula dia dia punya cara tak sama. Okey. Cara tak sama. Fatin, seronok kan tengok perkongsian Puan Azizah ni? Sebab saya seronok, Alhamdulillah. saya tak sangka daripada plastik beras tu yang kita buang, kita dah transfer bagi dalam bekas tu kita buang. Sebenarnya kita boleh bagi kat Puan Azizah. Banyak sebenarnya insyaAllah. boleh dihasilkan. Betul-betul. Ya, pastinya Puan Azizah banyak kongsikan dengan kita antara cara-cara nak menggunakan plastik-plastik sampah ataupun plastik beras yang biasanya kita buang begitu saja kan Fatin? Kita boleh menghasilkan beg, kotak tisu dan sebagainya. Baik, terima kasih Puan Azizah. Puan Azizah, sebelum tu boleh kongsikan laman media sosial Puan Azizah untuk penonton WHI? Okey, saya punya FB Azizah Muni. IG pun Azizah Muni juga. Okey, maksudnya kalau ada kelas ke apa, Puan Azizah akan letak di Instagram ataupun di Facebook lah. Ya betul. Okey. Terima kasih kita ucapkan Puan Azizah. Nanti saya jengah-jengah dekat Instagram Puan Azizah. Terima kasih. Terima kasih Puan Azizah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri. Itu dia Fatin. Okey. Tambah-tambah sekarang ni kan pada musim PKP pastinya ramai yang lebih berjimat cermat dan rupanya selain daripada berjimat cermat dari segi perbelanjaan, kita boleh gunakan barangan-barangan terpakai untuk kita gunakan menghasilkan craft dan sebagainya. Craft bukan sekadar hiasan, boleh digunakan seperti beg, kotak tisu dan macam-macam lagi kan? Betul, Hawa. Ada dua benda yang saya dapat hari ini. Macam Cikgu Rina tadi kongsikan, mula-mula tak minat tapi selepas beberapa kali cuba menjadi satu pendapatan tetap beliau. Dan Puan Azizah pula cuba-cuba je mengisi masa lapang sebagai hobi. Tapi siapa sangka beg tu harganya 70 ke 200. Pendapatan yang boleh kita jana daripada barangan terbuang ini. Ini yang sebenarnya kita perlu ambil satu inspirasi dalam keadaan kita mencabar ini. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita tak tahu kemampuan kita boleh menghasilkan sesuatu yang boleh menjana pendapatan. Betul. Pastinya tetamu-tetamu kita tadi merupakan wanita yang memberi inspirasi kepada kita semua. Baiklah, macam-macam perkongsian lagi yang ingin kami bawakan kepada anda, tetapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama dengan V Asia. Bersama saya adalah pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Di dalam talian, kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi. Hello, Assalamualaikum Dato', apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hawa sihat? Sihat, Alhamdulillah Dato'. Okey Dato', depan saya ini ada 3 produk dari V Asia, antaranya Platinum Drink, Advanced White dan juga Perfect White. Sila terus kongsikan Dato'. Okay, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Jangan lupa ya, stay safe at home. Duduk dengan kata orang tu diam-diam kat rumah, jangan keluar-keluar ya. Dalam keadaan pandemik ni Hawa, sekiranya anda berpeluang untuk dapatkan vaksin, dipanggil untuk dapatkan vaksin, jangan lupa ya. Dapatkan vaksin dengan segera. Sebab apa ya, dengan pengambilan vaksin dapat membantu anda ya mengurangkan kecenderungan untuk mendapat COVID pada tahap 3 dan juga tahap 4 Hawa. Yang mana ya, saya kira dalam keadaan begini ya, sistem imunisasi tubuh badan sangat penting ya. Kita perlu jagakan sistem pertahanan tubuh badan kita ya, supaya kita bebas daripada penyakit-penyakit berbahaya, sistem dalaman kita kuat ya, yang mana radikal bebas inilah yang menyebabkan punca utama, menyebabkan penyakit-penyakit berjangkit, penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit berangkai-rangkai ya, mana saya kira ya penjagaan makanan sangat penting ya. Kurangkan makanan manis, makanan bergula, makanan yang berlemak, berkolesterol ya. Dan kalau boleh ya, jangan lupa dapatkan makanan yang tinggi sumber vitamin dan juga nutrisi ya, seperti Platinum Drink ni yang mana Hawa. Platinum Drink di Asia ni telah lama berada di pasaran ya, yang mana saya cukup yakin dengan tahap penjualannya, keberkesanannya ya. Sebab apa Platinum Drink ni Hawa merupakan sumber minuman, makanan tambahan yang mana sangat kaya dengan sumber superfood ya, sangat tinggi dengan kadar antioksidan ya, yang mana anda lihat video kat TV ya. Senario biasa berlaku di kalangan warga emas, kadang-kadang susah nak solat, cepat letih, lesu ya, kurang bertenaga ya. Dan berbalik kepada Platinum Drink yang anda lihat di TV, ini adalah formulasi yang sangat-sangat istimewa ya, menggabungkan formulasi superfood ya,
seperti buah delima, manggis, goji, acai berry, cherry aurora, ya, camu-camu, mulberry, elderberry dan macam-macam lagi ya. Khasiat yang terbaik saya rumuskan di dalam Platinum Drink ni dengan bantuan pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah ya, yang mana ianya sangat tinggi dengan kadar antioksidan ya, sesuai sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi untuk tubuh badan anda, dapat membantu ya meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya, yang mana salah satu bahan yang kita gunakan dalam ni adalah buah mulberry ya, yang mana buah mulberry ni adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali ya berbanding dengan buah-buahan lain di pasaran ya, yang mana kita ketahui khasiat buah mulberry ini ya telah lama digunakan oleh masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ya sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan, dan yang mana yang mereka percaya ya pengambilan buah mulberry ini dapat membendung daripada penyakit-penyakit berbahaya, menyihatkan tubuh badan ya, menguatkan organ dalaman tubuh badan ya, yang mana anda kena amalkan secara teratur. Dan khasiat buah mulberry ini ya, 1 kilo buah mulberry ya bersamaan dengan 25 kilo buah delima ya, yang mana mempunyai kadar antioksidan yang luar biasa ya. Saya kira anda yang dapatkan Platinum Drink ni, yang mana yang dah pernah minum, pernah amalkan ya, mereka pasti ya rasa lebih bertenaga, lebih cergas tubuh badan Hawa. Dan salah satu lagi bahan yang terkandung dalam ni adalah seperti buah acai berry, yang mana kita ketahui khasiat buah acai berry ni sebagai sumber vitamin C, kaya dengan omega 3 dan dapat membantu ya menstabilkan paras gula dalam darah. Sebenarnya Hawa dalam ni juga ada ramuan daripada kulit manggis ya, ataupun xanthan, yang mana sangat-sangat baik ya untuk kadar antioksidan yang lebih baik dalam tubuh badan anda ya. Saya kira ya rumusan-rumusan terbaik ini dapat membantu ya meningkatkan kata orang tu kesejahteraan tubuh badan, menguatkan imunisasi sistem badan, itu yang penting ya dalam keadaan getah sekarang ni. Saya percaya semua orang inginkan kesihatan tubuh badan yang lebih baik Hawa. Dan salah satu lagi ya bahan yang ada dalam ialah iaitu cap cartilage ya, ataupun sendi tulang rawan, yang mana dapat membantu ya mengurangkan geseran terutamanya pada bahagian lutut ya. Saya faham ramai juga antara kita yang kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang bila nak solat berdiri payah ya, susah, rasa kurang bertenaga, naik tangga pun rasa lengoh, kurang bermaya dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya dapatkan ya vitamin ataupun sumber nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan anda. Salah satunya ya anda boleh amalkan Platinum Drink secara teratur. Setiap hari 15 hingga 30 mil dah cukup memadai ya. Dan paling penting ya, Platinum Drink di Asia juga ya telah mendapat penganugerahan sebagai super brand ya selama 3 tahun berturut-turut, dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut ya. Saya kira satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan Hawa. Ya, Datuk. Dan seterusnya ya, saya juga bawakan produk yang kedua iaitu Advanced White. Ini adalah minuman tambahan untuk penjagaan kulit yang mana Advanced White ni Hawa sangat kaya dengan ramuan seperti vitamin C, yang mana vitamin C juga sangat baik untuk kesihatan tubuh badan, yang mana ya pengambilannya juga dapat membantu ya mencantikkan kulit, mengekalkan keremajaan kulit ya, yang mana istimewanya Advanced White ni juga ya ada ramuan seperti astaxanthin ya, yang mana astaxanthin ni mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Pengambilannya bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 kali ganda vitamin E dan juga ya 800 kali ganda coenzyme CoQ10 ya. Yang mana ya ramuan lain seperti lycopene dapat membantu ya mencerahkan melanin kulit yang gelap, mengurangkan masalah jeragat, kulit berminyak, kulit berjerawat. Saya faham ni kita banyak pakai mask sekarang ni, banyak berlaku mask acne dan sebagainya. Jadi jangan lupa dapatkan Advanced White ni ya, yang mana dapat membantu melambatkan kronologi penuaan. Saya faham ya ramai antara kita yang risau. Masalah kedotan, gerih halus, jeragat ya, jerawat, kulit berminyak ya. Itu untuk dalaman Hawa, yang mana ya saya juga turut bawakan kombinasi yang lengkap. Anda boleh gunakan sebagai set penjaga wajah, dapatkan set Perfect White ni 4 dalam 1, yang mana ya rumusan pencerahan terbaik tanpa bahan terlarang, tanpa hydroquinone, tanpa merkuri, selamat untuk anda amalkan ya, tanpa kesan sampingan, tanpa iritasi. Yang mana set Perfect White ni dapat membantu mencerahkan kulit wajah, mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak ya. Seawal penggunaan anda dapat lihat perbezaannya. Kalau saya guna Pearl Whitening Cleanser ni Hawa, kalau seawal bilasan dia minyak kurang, jerawat kecut ya, kulit lebih cerah. Bila guna krim malam tu ya, jeragat berkurangan, tumpuk-tumpuk hitam berkurangan ya, sangat-sangat baik. Yang mana ya krim siangnya juga Hawa tidak berminyak, tidak bercapuk ya, sesuai untuk lelaki dan juga wanita, dan telah mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana ya rumusan pencerahan terbaik kita gunakan seperti whitenol ya, menyerap jauh sehingga ke lapisan dalam kulit ya 50 hingga 250 nanometer, bertindak dengan efektif, yang mana ya anda tak perlu risau ya. Keberkesanannya bersama dengan 1000 kali ganda penggunaan folic acid ya, yang sangat-sangat baik untuk pencerahan kulit wajah ya. Yang mana secara ringkasnya Hawa, untuk anda yang inginkan kesihatan yang menyeluruh ya, keluar daripada permasalahan kesihatan, kekal sihat, cerdas, bertenaga, dapatkan Platinum Drink di Asia ni harga RM99, bukan saja sesuai untuk mereka yang dah berusia, orang muda pun boleh amalkan untuk kata orang tu tenaga tambahan,
untuk membantu memberi perlindungan kesihatan secara menyeluruh ya. Harga RM99 Platinum Drink ni saya kira ya minuman makanan tambahan yang sangat-sangat baik untuk kesihatan secara menyeluruh. Dan jangan lupa ya minum Advance White ya untuk kata orang tu sebagai sumber vitamin C yang tinggi untuk membantu mencantikkan kulit yang lebih cantik Hawa, melambatkan kronologi penuaan, mengatasi masalah jerawat, minyak dan untuk luaran gunakan Set Perfect White ni. Ingat ya dalam keadaan pandemik ni anda boleh dapatkan rangkaian produk BASIA secara online ya. Di jombai.my ataupun di Shopee dan juga Lazada secara online ya. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan BASIA baru beli sebab apa BASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Hawa, ingat Hawa, bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hubungi online kami ya 019-244-4492. Saya ulang balik 019-244-4492. Jangan lupa follow Instagram BASIA.official, BASIA.official untuk melihat ya testimoni dan juga rangkaian produk BASIA yang semestinya berkualiti tinggi sesuai untuk kegunaan harian anda. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dato' Azril atas perkongsian yang cukup jelas tentang produk-produk dari BASIA. Kita di WHI ingin berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Fatin. Wanita hari ini, hari ini. Send it. Itu antara soalan-soalan matematik yang boleh anda lakukan bersama anak-anak di rumah. Sambil-sambil tu anda pun perlulah kekal aktif di rumah seperti yang KKM pesan kan. Hadkan aktiviti seperti menonton TV ataupun baring di rumah. Hadkan kepada 2 jam sahaja dan anda boleh melakukan apa-apa aktiviti untuk kekal aktif, bukan sahaja senaman yang susah-susah. Anda boleh menari juga untuk kekal aktif. Selain daripada itu, aktiviti flexibility dan kekuatan otot buatlah seminggu sekali. Jadi tak adalah bosan kan. Duduk rumah, Syed cakap bosan-bosan, memang bosan. Tapi carilah satu inisiatif yang boleh buat anda melakukan sesuatu aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga anda. Baik, Hawa. Berkenaan dengan hari ini, banyak yang dah kami kongsikan. Diharapkan dapat inspirasi dan juga idea kepada anda selama kita berada di rumah dalam tempoh PKP ini. Dan hari Isnin, kami akan kembali dengan topik apa tu, Hawa? Duduk di rumah, perlukah bersiap? Macam Fatin sekarang ni bekerja dari rumah tapi bersiaplah kot kan. Haruslah bersiap. Hawa kan terkejut pula penonton kalau tak bersiap kan. Itulah kalau tapi ada juga dalam kalangan yang bekerja di rumah ni suka mungkin simple-simple je. Banyak sebenarnya jenis-jenis work from home ni. Apa pun kita nantikan hari Isnin bersama Fiza dan juga Sugi. Anda di rumah terus jaga SOP, terus jaga diri dan juga keselamatan anda dan keluarga. Hawa? Selamat berhujung minggu semua. Kami undur diri dahulu. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi